Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang bersama kita pada pagi yang mulia ini, pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku ini, boleh dapatkan seperti mana tertera di ruangan komen. Dalam masa sehari ataupun 2 hari insya-Allah akan sampai ke tempat tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pengajian kita terbagi kepada 3. Yang pertama adalah Qamus Al-Quran. Kita pada hari ini pada huruf masih huruf kaf lagi nak sampai ke ya. Ada beberapa hari lagi insya-Allah. Kemudian bahagian kedua Ustaz Agong kita iaitu teknik Al-Qawa'idul Mukhtarah, teknik yang terpilih yang Quran menggunakan teknik tersebut akan dihuraikan oleh Ustaz Agong kita. Dan yang ketiga adalah bahagian saya sendiri iaitu perkataan seerti. Perkataan seerti dalam Al-Quran dan juga nama-nama haiwan. Sambungan daripada semalam. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, yang baru mengikuti pengajian kita pada pagi ini, kita pada siri yang ke-45. Dan sebenarnya kita macam Qawaid Al-Mukhtarah, kaedah-kaedah yang terpilih, kita dah 2 kali pusingan dah sebenarnya. Pusingan pertama dah habis, kali yang kedua pusingan. Dan hari ini dan hari berikutnya adalah Ustaz Agong akan sentuh mengenai beberapa perkara yang perlu diberi penekanan. Begitu juga dengan perkataan seerti, boleh dikatakan dalam buku ni kita dah habis. Cuma ada tambahan-tambahan yang seterusnya lah yang tak ada dalam buku ni. Cuma yang berbaki adalah Qamus Al-Quran. Tuan-tuan jangan risau, yang tak sempat mengikuti kita boleh lihat siaran ulangan di mana di Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa. Yang tak mempunyai Facebook boleh juga melayari YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Di situ tuan-tuan boleh lihat siri yang pertama sampailah siri yang berikutnya sampai ke hari ini. Dan di sana juga bila tuan-tuan balik di sana juga bukan sekadar pengajian Al-Quran ini, bahkan nahu dan juga sorof juga ada. Tapi tuan-tuan kena carilah, sebab itu dah siri-siri yang lama. Begitu juga bab-bab solat fiqh dalam mazhab Syafi'i. Bab solat bermula daripada takbiratul ihram sampailah beri salam, sampailah wirid, apa yang kita perlu buat lepas wirid, semuanya ada dalam page Pusat Tahfiz At-Taqwa kita. Tuan-tuan boleh layari dan share. Begitu juga dengan pengajian kita hari ini, tuan-tuan boleh tekan share untuk semua dapat manfaat. Sebarkan pengajian Al-Quran kita pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis
kepada Ustaz Anggah kita yang akan menceritakan, menghuraikan mengenai dengan Qamus Al-Quran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan ya mengenai Qamus Al-Quran. Pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke-177. Bagi tuan-puan yang punya buku ini boleh dibuka. Kita masih berada pada huruf kaf ya. Ini adalah penghujung huruf kaf. 177. Kita akan senaraikan 3 perkataan hari ini, insya-Allah habis dah huruf kaf. Selanjutnya masuk huruf lam lagi. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan 177 yang pertama dengan huruf kaf, lam dan lam. Huruf kaf, lam dan lam. Kalau ada 2 huruf yang sama dalam bahasa Arab, maka pasti dia menggunakan syabdu. Ini dia. Jadi kata yang disenaraikan pertama di sini masuk langsung isim dia, kullun ya, ada kata-kata kullun. Kullun bermakna setiap atau semua. Lepas tu ada kata-kata kallun. Dia berbeza, kullun kallun. Perbezaan baris di awal atau di tengah kata akan menyebabkan perubahan makna. Ini dia, kullun bermakna semua atau setiap. Kalau kallun bermakna bebanan. Jauh beza. Lepas tu ada kata-kata kalalatun ya, kalalatun. Kata kalalatun ini bermakna tiada anak atau kematian bapa. Kalalah ya. Baik tuan dan puan, dalam Al-Quran kita banyak akan menjumpai dengan kata-kata kullun ini. Dia menggunakan kata-kata kullun. Kata-kata kullun. Misalnya pada surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-29. Ini selalu kita dengar ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nampak di situ wa huwa bikulli. Dia menggunakan kata-kata kullu, tetapi i'rabnya adalah majrur bikulli, baris bawah belakang dia, bukan kullu ya. Bukan kullun, dia menggunakan kulli. Kenapa kulli? Karena ada huruf jar di depan dia. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, segala sesuatu. Lepas tu pada surah Al-Qadar juzuk 30 kita akan selalu dengar juga ayat keempat. Al-Qadar juzuk 30 ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dia ada menggunakan kata-kata kullu juga. Tetapi dia di sini majrur juga, kulli. Kulli, kullu, kulla sama saja makna. Di sini menggunakan makna segala atau setiap ya, segala urusan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, dengan untuk mengatur segala urusan. Segala urusan, kulli amr. Itu dia. Lepas tu banyak lagi kata-kata dengan menggunakan kata-kata kullu ini. Nanti tuan-puan nanti banyak akan mendapati wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa bikulli syai'in qadir. Itu dia. Banyak dengan menggunakan kata-kata kullu. Ya. Baik tuan-puan, kita teruskan ya ke muka surat masih 177. Kata-kata selanjutnya yaitu kata-kata kaf, lam dan mim. 3 huruf ini ada huruf kaf, lam dan mim. Ini ada fiilnya. Kallama. Ya, kallama bermakna syabdu di tengah. Kalau ada syabdu di tengah, bermakna dia ada tambahan 1 huruf. Rujuk muka surat 14. Kallama sesuai dengan wazan fa'ala.
Fa'ala yufa'ilu. Kallama. Boleh tuan-puan tambahkan di samping, tuliskan. Fi'il mudhari'nya adalah kallama yukallimu. Okey. Lagi di bawahnya ada takallama. Menggunakan wazan tafa'ala. Tambahan 2 huruf. Huruf ta di depan, huruf syabdu di tengah. Takallama tafa'ala yatafa'alu. Boleh tuan-puan tambahkan di sebelah. Untuk fi'il mudhari'nya adalah takallama yatakallamu. Ini bermakna berkata-kata. Kata terbitannya adalah kalamun. Kalamun, kata-kata. Ya, kata-kata. Lepas tu ada kata-kata kalimun dengan makna kalimatun. Ini juga kata terbitan. Ini kata-kata, kata terbitan. Perkataan, ya, kalimun, kalimatun. Kalimah. Kalimah dalam bahasa kita, kalimah itu ayat. Bahasa Indonesia, kalimah itu ayat. Tapi bahasa Arab kalimah itu kata. Nanti bagi tuan-puan yang belajar bahasa Arab yang awal-awal nanti ada tuh pembagian kalimat. Tanqasimul kalimah, ya, pembagian kalimat, pembagian perkataan dalam bahasa Arab. Okey. Lepas tu ada kata-kata kalimatun, jamaknya kalimatun. Perkataan juga. Sama dengan yang di atas, cuma di sini ditambahkan dengan jamaknya. Jamaknya adalah kalimatun. Ini menggunakan jamak muannas salim. Dalam Al-Quran kita boleh jumpai pada surah Al-Baqarah ayat ke-118. Dia menggunakan kata-kata kallama yukallimu, fa'ala yufa'ilu. Apa ayat dia? 118 surah Al-Baqarah. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ini laula yukallimu. Kallama yukallimu, dia menggunakan fi'il mudhari'. Wa qala alladhina la ya'lamun, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Laula orang-orang yang tidak, wa qala alladhina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, mengapa Allah tidak langsung berbicara, mengapa Allah tidak bercakap dengan kami. Yukallimuna, kallama bercakap, yukallimuna bercakap dengan kami. Itu dia. Lepas tu pada surah Al-Kahfi juga kita akan jumpai. Di surah Al-Kahfi ini dia menggunakan kata isim, ya, kata perkataan. Pada ayat kelima Al-Kahfi, awal-awal ayat Al-Kahfi ini, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ini dah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dia menggunakan kata-kata kalimah, ya. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Itu dia maknanya. Lepas tu tuan-puan, dalam surah Al-Baqarah juga nanti ayat ke-37 menggunakan jamak, jamak muannas salim, kalimat. Dia menggunakan kata-kata jamak, perkataan-perkataan. Baik tuan-puan, Al-Baqarah ayat ke-37. Boleh tuan-puan tengok. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Beberapa kalimat, maknanya jamak. Kalimat, dia menggunakan kata-kata kalimat. Itu tuan-puan, dari kata-kata huruf kaf, lam dan mim. Banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi yang akan tuan-puan jumpai di dalam Al-Quran dengan menggunakan 3 huruf ini. Cuma tak kita senaraikan semua. Kalau kita senaraikan semua nanti tak cukup masa, ya. Lepas tu terakhir, kata terakhir dari saya, muka surat ke-178. Ini juga menutup huruf kaf kita. Habis dah huruf kaf. Dengan huruf kaf, waw dan nun. 3 huruf ni. Ada huruf kaf, waw dan nun. Apa fi'ilnya? Kana yakunu. Boleh tuan-puan tengok, dari waw itu dia boleh berubah menjadi alif. Kana yakunu.
Kana yakunu ini adalah fi'il, fi'il tetapi dia masuk ke fi'il nakis. Nanti tak ada fa'il dari sini. Kana tak ada fa'ilnya. Karena dia ada isim kana, khobar kana. Nanti dia belajar. Tuan-tuan ya. Tak perlu juga kita perlama di sini. Lepas tu ada kata-kata makanun. Kalau kana yakunu bermakna jadi atau ada. Sebenarnya makna ini dia menyesuaikan saja kana yakunu ni nanti. Tak mesti juga maknanya ada kata-kata jadi. Ada juga kata-kata ada, tak mesti juga macam tu. Karena nanti kana ini dia menyesuaikan. Lepas tu ada kata-kata makanun. Makanun ini bermakna tempat. Makan. Dalam bahasa Arab ada isim zaman, isim makan. Kata nama apa namanya? Isim zaraf kata nama zaman, masa, makan satu tempat. Itu dia. Makan. Kalau kita makan, makan. Makan nasi. Kalau makan dalam bahasa Arab, tempat. Itu dia. Itu agak berbeza sedikit lah dengan kita. Baik tuan-puan, di dalam Al-Quran sangat banyak kita jumpai huruf kaf, waw dan nun ini sangat banyak. Ya. Misalnya ayat Al-Baqarah 213. Ini selalu kita dengar ini. Kanan nasu ummatan wahidah. Dia menggunakan kata-kata kana. Dia menggunakan kata-kata kana. Fi'il madhi. Ya, kana fi'il madhi nakis. Kana. Okey. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Lepas tu pada surah Qaf. Pada surah Qaf ayat ke-41 dia menggunakan kata-kata makan, dia menggunakan kata-kata tempat. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, menyeru dari tempat yang dekat. Min makanin qaribin. Min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Itu dia. Banyak ya tuan-puan ya. Misalnya lagi dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3. Qul yang pertama ni dia. Ayat yang terakhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia menggunakan kata-kata kana yakunu. Yakun. Kenapa dia berubah menjadi yakun? Karena dia jazam di sini i'rabnya, majzum ya, makanya menjadi macam ni. Walam yakul lahu, dan tidak ada seorang pun kufuwan ahad yang setara dengan dia. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Banyak lagi kita dapati dengan kata-kata yakunu ini. Misalnya wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ni jadi maka jadilah. Itu dia kun fayakun itu maknanya. Dia menggunakan kata-kata kana. Kun fi'il amar, fayakun dia menggunakan fi'il mudhari. Jadi maka jadilah dia. Okey, baik tuan-puan, sekarang sebelum kita masuk ya pada pembahasan senarai kata-kata surah Yasin, mencari kata dasar pada surah Yasin, kita dengarkan dulu tambahan daripada Ustaz Farid kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz Anggah kita ada sebut yang sedikit penambahan je lah. Mengenai huruf kaf tadi. Pada kallama muka surat 177. Kallama takallama. Apa perbezaan kalau kita tengok terjemahan sini? Kallama makna bercakap, takallama juga makna bercakap. Ada perbezaan. Kita katakan kallama bercakap, tetapi bercakap. Kallama ada maf'ulun bih. Takallama kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey. Kallama mesti maf'ulun bih atau wazan fa'ala. Maf'ulun bih kita panggil fi'il muta'addi. Satu lagi perbezaan, kallama adalah dengan planning. Planning dengan perancangan. Takallama maknanya without planning, tanpa perancangan. Apa maksud dia? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bercakap dengan planning ke tidak? Dengan planning lah. Allah Taala
dah janji dengan Nabi Musa dia akan bercakap. Dia bercakap dengan Nabi Musa di mana? Di Tur Sina. Kalau takallama ni selalu cakap spontan, tanpa perancangan, tanpa ada susunan, cakap spontan. Tabassama dengan ibtasama. Ibtasama atau wazan ifta'ala, senyum. Senyum tersebut dengan perancangan ke tidak? Perancangan. Ibtasama. Tabassama atau wazan tafa'ala takallama, tanpa perancangan, senyum, tanpa jumpa orang senyum, tanpa dirancang untuk senyum. Okey, itu perbezaan ibtasama tabassama. Ijtama'a bertemu, berkumpul. Ijtama'a. Makna bertemu dengan perancangan. Dia dengan perancangan berlaku ijtima'. Ijtima' tu makna berkumpul, dah tetap tarikh semua dah, kita akan berkumpul sekian-sekian tempat, sekian waktu. Ijtima'. Mana ijtama' dengan planning. Tapi kalau tajamma'a tanpa planning. Tajamma'al ma'. Tiba-tiba berkumpul air dari tinggi banjir. Berkumpul. Adakah air berkumpul dengan planning? Tak ada planning. Okey. Taghayyaba. Ghaba menghilangkan diri. Ghaba hilang. Tak hadir. Absent. Ghaba. Taghayyaba. Taghayyaba menghilangkan diri juga hilang diri. Cuma apa beza ghaba taghayyaba? Taghayyaba atas wazan takallama tafa'ala. Makna tanpa planning. Apa maksud tanpa planning? Dia tak plan pun dia absent. Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba demam. Okey, taghayyaba. Sebab apa dia taghayyaba minal dirasah? Dia hilang, dia tak hadir hari ni ke kelas. Dia taghayyab. Taghayyaba makna dia tak hadir tu kerana tanpa planning. Tapi kalau ghaba dengan planning. Sebab apa dia ni tak hadir? Dia tertinggal bas, tapi buat tinggal, buat lambat. Dia bas tinggal lah. Okey. Tawadda'a, planning ke tanpa planning? Tawadda'a atau wazan tafa'ala takallama. Tanpa planning. Sebab apa? Tafa'ala takallama tawadda'a. Sebab kita tak boleh planning, itu syariat Allah, wudu. Allah Ta'ala yang tentukan. Kita buat je. Bukan kita kata aku nak basuh muka dulu, nak basuh tangan dulu. Bukan planning daripada kita, Allah dah tentukan. Memang itu syariat untuk ambil wudu. Okey Itu perbezaan. Kalau tengok terjemahan dalam buku ni sama. Kallama bercakap, takallama berkata-kata. Bercakap berkata-kata tak ada beza. Kamu berkata-kata dengan siapa, bercakap dengan siapa, sama. Tak ada beza. Okey? Sebenarnya di sana ada makna yang halus. Di situ tuan-tuan perlu highlight kan. Okey? Kemudian pada muka surat 177 juga bawah sekali. Tuan-tuan nampak kalalah. Kalalah tu apa? Man la walada lahu wala walid. Anak pun tak ada. Anak ke bawah tak ada. Ayah ke atas tak ada. Itulah dipanggil kalalah. Boleh Ni dalam bab faraid. Sebatang kara dia. Kalalah. Anak ke bawah tak ada. Mana anak tak ada, cucu tak ada, cicit tak ada. Sebab orang yang paling dekat kita anak kita. Kita sakit, kita susah, yang bersama kita siapa? Anak kita. Yang kedua, ayah mak kita. Jadi masalahnya anak, cucu, cicit semua tak ada. Ke atas, mak tak, bapak tak ada, datuk tak ada, moyang tak ada, semua tak ada. Itu dipanggil kala lah. Dia daripada kalun juga, bebanan juga. Bila tak ada anak, tak ada mak ayah, beban lah. Selalu bila kita susah, kita jumpa siapa? Anak kita. Hilang masalah sikit. Tak ada duit, jumpa mak ayah kita, hilang masalah sikit. Anak pun tak ada, mak ayah pun tak ada. Itu dipanggil kala lah, sebatang kara. Susah tu, beban. Menjadi bebanan. Tapi adik-beradik tak termasuk. Sebab adik-beradik ni, dia tak semesti kita susah dia datang. Nampak Tak semestinya adik-beradik, tak semestinya kita susah dia datang. Itu perbezaan. Kalau anak, insya-Allah potensi yang tinggi dia akan datang.
Mak ayah dia akan datang tengok kita bila kita susah sakit. Adik-beradik tak tentu lagi sebab hubungan jauh. Dalam pembahagian harta pusaka pun adik-beradik ni tak semestinya dapat. Kalau ada anak, ada ayah tak akan dapat. Walaupun satu sen tak akan dapat. Tapi kalau tak ada anak, tak ada ayah, potensi nak dapat tu ada. Contohnya saya mati. Ada anak, adik-beradik tak akan dapat. Saya mati, anak tak ada tapi ayah ada. Adik-beradik tak akan dapat. Nak bagi tu nak dapat tu jauh. Macam mana kalau adik-beradik dapat? Adik-beradik akan dapat bila mana anak saya pun mati, mak saya, ayah saya pun mati, baru adik-beradik dapat. Jauh tu. Dalam pembagian harta pusaka pun jauh. Sebab adik-beradik tak semesti bantu kita dalam susah. Kena ingat. Itu hubungan dia jauh. Walaupun dekat, kecil kita duduk sekali, tidur sekali, main sekali, makan sekali. Tapi bila besar tak sama. Kalalah bermaksud tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah. Tepi-tepi tak kira adik-beradik semua tak kira. Dia kira atas dan bawah. Itu orang paling dekat. Tuan-tuan boleh faham cakap tu Okey, kemudian 178 kita tengok pula kana yakunu. Kana yakunu ni makna ada, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kana yakunu ni nak kata terjemah yang spesifik tak adalah. Kadang-kadang tak ada terjemah pun. Kadang-kadang terjemah dia adalah. Kadang-kadang terjemah dia jadilah, jadi. Kadang-kadang terjemah dia apa? Selalunya. Sebab dia jadi apa? Kita panggil madhi istimrari. Itu tuan-tuan kena belajar juga tu. Kana lepas dia fi'il mudhari'. Itu madhi istimrari, makna selalunya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kana Nabi yusalli. Kana yusalli. Jadi kana tu fi'il madhi, lepas dia fi'il mudhari' yusalli. Itu dipanggil madhi istimrari, maknanya selalunya. Nampak? Kana yasumu, selalunya Nabi berpuasa. Bila makna kana yasumu, kana fi'il madhi lepas dia fi'il mudhari', itu makna madhi istimrari. Dalam hadis banyak tuan-tuan baca kana an-nabi fi'il mudhari', itu makna selalunya terjemah. Selalunya. Terjemah dia makna apa? Selalunya. Always. Selalunya. Okey. Jadi bila mana contoh, saya tak istihadhar sekarang ni hadis. Contoh kita kata kalau ada hadis tu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahr Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa. Itu terjemah dia pada bulan Sya'ban. Contohlah tak semesti itu hadis, contoh. Tuan-tuan kena tengoklah. Itu kemudian kana yakunu dari segi ilmu nahwu pula dia ada dua tu. Ada naqis, ada tam. Naqis tu apa? Ada isim kana, ada khabar kana. Tapi jangan keliru tau. Dalam kana yakunu juga kadang-kadang bukan naqis jadi tam. Tam ni tak ada isim kana, tak ada khabar kana, terus fa'il. Fi'il fa'il. Oi, pening tu macam mana? Dapatkan buku nahwu kita. Buku nahwu, ambil satu buku nahwu. Dapatkan buku nahwu ni untuk tuan-tuan tahu. Sebab kalau cerita kana, isim kana, khabar kana, fi'il naqis, fi'il tam, tuan-tuan yang baru dengar ni rasa macam nak left terus lah kita punya group ni. Tak nak ikutilah, nak tutup lah kita punya pengajian ni. Sebab apa? Malah nak dengar tak faham. Dapatkan buku ni, nahwu. Di sini ada perbincangan mengenai dengan kana. Tuan-tuan boleh dapatkan. Dalam Quran pun ada. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Fi'il fa'il. Dia tak ada isim, tak ada khabar. Tak perlu hurai panjanglah benda tu. Tuan-tuan beli buku tu, kemudian ikuti pengajian kita, tengok balik yang lama-lama, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Sekadar itu saja, kita serahkan kepada Ustaz Angah baliklah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Farid atas tambahannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua tuan-puan ya. Jadi banyak sangat yang telah disampaikan Ustaz Farid tadi, tambahan daripada saya. Memang kita perlu terus berlatih, terus
mengulang-ulang kaji tuan-puan ya, biar apa yang kita dapatkan boleh insya-Allah kita lekat dalam kepala kita. Begitu pula dengan senarai kata-kata kita pada pagi hari ini. Kami harapkan apa yang kita senaraikan, apa yang telah kita uraikan, boleh tuan-puan hafaz 3 perkataan saja ya. Ada huruf kaf lam lam, ada huruf kaf waw dan nun. Satu lagi tadi lupa tadi. Boleh tuan-puan tengok ya, ada 3 tadi. Okey, baik tuan-puan. Sekarang kita masuk pada senarai ayat surah Yasin. Surah Yasin. Sekarang kita berada pada ayat inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ni. Tak banyak. Ayatnya pendek-pendek saja. Okey, baik tuan-puan, tanpa melengahkan masa kita langsung saja masuk. Kata pertamanya inni. Inni tu, ini dia tak punya kata dasar. Ya, ini tuan-puan mencari sampai bila pun dalam buku ini dicari kata-kata ini tak akan dapat dalam kamus kata dasar, karena memang ini dia tak mempunyai kata dasar. Ini sesungguhnya saya. Dia gabungan daripada inna plus ni. Ni dia. Sesungguhnya saya. Okey. Boleh tuan-puan ya? Ini sesungguhnya saya. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya saya. Inni wajjahtu wajhiya. Itu dia. Dalam doa iftitah kita. Lepas tu amantu. Ini dia. Amantu. Ada tulisan amantu macam ni. Dia menggunakan hamzah di depan. Amantu. Ada pula mushaf lain dia menggunakan macam ni. Amantu. Amantu. Sama saja tuan-puan. Ya. Amantu dengan amantu sama saja. Memang dari segi bacaan pun tak ada berubah makna, cuma dari segi tulisan saja. Yang satu dia menggunakan hamzah dan alif, yang satu menggunakan alif yang ada gelombang tu. Apa tu dalam ilmu tajwid dia. Okey. Sekarang kita nak cari amantu itu kata dasarnya apa. Okey. Baik tuan-puan, kalau kita tengok ada tu di belakang. Sebelum tu ini ada yang sukun. Tengok. Amantu. Ya, kalau ada tu di belakang, kata-kata tu sebelumnya ada sukun, maka itu adalah fi'il madi yang bersambung dengan domir tu belakang. Domir fa'il ya. Apa misalnya? Misalnya kata betu. Kita tengok lain. Misalnya kata betu. Ini juga ada tu di belakang, ada ba sukun. Maka kalau ada tu di belakang, ada sukun sebelumnya, itu adalah fi'il madi. Asalnya dia tak sukun, tetapi disebabkan bersambung dengan fa'il, disambung dengan domir fa'il ya, domir rafa' mutaharrik nama dia. Ini maka dia menjadi sukun. Boleh tuan-puan ya? Katab tu maknanya saya telah menulis. Saya telah menulis. Ra'aitu, saya telah melihat. Ra'aitu. Okey, baik tuan-puan. Sekarang amantu asalnya adalah amanah. Ni dia. Ni asalnya saja. Ditambah plus tu di belakang, makanya berubah menjadi nun ini disukunkan. Makanya dia berubah menjadi amantu. Asalnya amanah. Kalau kita tulisan lainnya macam ni, amanah. Boleh juga. Tak ada masalah. Amanah. Ada 4 huruf. Ya, 4 huruf. Amanah. Ada huruf hamzah, ada huruf alif, ada huruf mim, ada huruf nun. Tuan-puan, fi'il madi ada wazannya 3 huruf, ada yang 4 huruf. Okey, sekarang kita tengok wazan 4 huruf. Kalau kita rujuk ke muka surat 14, ya. Kita nak tengok dia menggunakan apa. Okey. Kalau dirujuk muka surat 14, ni yang 4 huruf ni ada 3. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Ini ada af'ala, fa'ala, fa'ala.
Okey. Kalau dihuraikan, nah, kalau kita huraikan lebih detailnya, ya, dia ikutnya sebenarnya wazannya adalah af'ala. Ya. Ustaz, ini ada alif ni. Kenapa tak ikut wazan fa'ala? Tidak. Dia tidak ikut wazan fa'ala. Dia ikut wazan af'ala. Ya. Asalnya amana ini adalah a'mana. Nah, ini asalnya tuan-puan. Ya, asalnya dia adalah a'mana. Boleh tengok ya? A'mana. Okey. A'mana sesuai wazannya af'ala. Af'ala a'mana. Kenapa dia boleh berubah menjadi amana? Disebabkan beradu dua hamzah ni. Ni ada dua hamzah. A'mana. Diiklalkanlah dia menjadi amana. Ya, iklal ni kajian ilmu sharaf. Dari a'mana diubah boleh berubah menjadi amana. Itu boleh tuan-puan. Makanya amana ini asalnya adalah a'mana. Okey, kalau a'mana bermakna huruf hamzah di depan adalah huruf tambahan karena dia ikut wazan af'ala. Maka dari kata amana ini huruf asli dia adalah huruf alif, huruf hamzah maksud saya, huruf mim dan huruf nun. Ni boleh kita buka kamus kata dasar kita di huruf hamzah, mim dan nun. Nah, ni boleh tuan-puan buka muka surat ke-70. Ni. Ya, ada kata-kata amanah di sini. Ni dia tuan-puan. Menggunakan alif bendera ni. Amanah. Ya, apa maknanya beriman? Beriman. Beriman. Kalau aman tu bermakna saya beriman. Okey. Saya beriman. Karena ada tu di belakang. Ra'a melihat, ra'a itu saya melihat. Kataba menulis, katab tu saya menulis. Qara'a membaca, qara' tu saya membaca. Amana beriman, aman tu saya beriman. Itu dia. Kita teruskan tuan-puan. Kata dia bi rabbikum. Bi rabbikum. Bi rabbikum ini bi rabbikum. Asalnya dia gabungan daripada bi. Bi adalah huruf jar, ya. Lepas tu ada rabbi, rabbu, rabbi. Lepas tu ada kum. Ni. Jadi dari tiga perkataan ini cuma ada satu saja yang punya kata dasar dan dua tak mempunyai kata dasar. Ya. Bi huruf jar tak mempunyai kata dasar. Kum adalah domir, dia tak mempunyai kata dasar. Boleh tuan-puan nanti buka kaedah terpilih kata yang tak mempunyai kata dasar. Jadi yang kita kena cari adalah Rabbi. Rabbi ini sebenarnya tak dicari pun tahu sebenarnya maknanya. Tapi kita nak tengok apakah ada dalam kamus ke tak. Rabbi ada 3 huruf. Bukan 2 huruf. Walaupun nampaknya ada 2 huruf saja. Tetapi dia ada syabdu di situ. Maka Rabbi adalah huruf ra. Asalnya huruf ba. Ra, ba, ba. Boleh tuan-puan buka pada huruf ra. Ya. Ra, ba ini. Muka surat ke-109. Ni. Ra, ba. Boleh tuan-puan ya. Ra, ba ini bermakna Rabbun. Rabbun, Rabbin, Rabban sama saja. Tak ada berubah makna. I'rabnya saja beza. Tuhan ya. Tuhan. Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya. Okey. Rabbi. Bi rabbikum. Ini sesungguhnya saya. Amantu beriman. Ya. Bi rabbikum. Bi dengan. Kepada boleh juga. Bi itu huruf jar. Rabbi Tuhan. Ya. Rabbi ini Tuhan. Dengan. Atau kepada. Rabbi Tuhan. Kum. Apa makna kum? Kum adalah dhamir untuk antum, kamu semua. Kum. Kamu. Kamu semua ya. Kum itu banyak. Fasma'un. Ini kata terakhir kita. Fasma'un. Fasma'un.
Oke. Tuan puan, fasmaun ini ya, sebenarnya ada kata-kata yang dihapus ini, huruf yang dihapus. Kalau kita nak cari nanti kata dasar ini tersesat kita nanti. Kalau kita nak cari ya salah makna nanti. Sebenarnya fasmaun ini ya, ini adalah huruf fa, aslinya fa plus isma'u. Asalnya macam ni. Kalau kita huraikan kata-kata dia, isma'u plus ni. Ni dia. Cuma ya itu dihapuskan. Ya di belakang itu dihapuskan. Dia dihapuskan. Fasma'un. Okey? Maka menjadi macam ni, fasma'un. Sebenarnya bukan macam ni. Asalnya fa ditambah isma'u ya. Ditambah ni. Saya. Okey. Mari kita tengok tuan puan. Kalau dari 3 kata ini yang mempunyai kata dasar cuma yang di tengah, isma'u. Isma'u, ya. Kalau kita tengokkan isma'u ini, isma'u, kalau dia ikutkan wazan, dia ikut wazan if'alu. If'alu. Wazan apakah ini tuan puan? Kalau ditengokkan sirat dia, sirat tu tengok kata dari maknanya. Wazan yang digunakan ini adalah wazannya fi'il amar. Ini adalah fi'il amar nih tuan-tuan. If'al, if'ala, if'alu. Boleh tuan-tuan ya? Misalnya, uktub. Tulislah. Uktuba. Yang ditulis, yang suruh tulis tu uktub. Kamu. Kamu tulis. Uktub saja. Kalau kamu berdua tulis, uktuba. Kalau kamu semua tulis, tulis kamu semua. Uktubu. Ini dia. Ada tambah waw belakang. Jadi maknanya, waw di belakang ini nanti, waw dan alif ini menandakan yang disuruh itu siapa. Maksudnya yang menulis itu siapa. Ya? Uktubu. Ini dia, waw dia. Oke. Yang melakukan itu siapa? Oke. Baik tuan puan. Sekarang kita tengok. Kalau wazannya if'alu, maka huruf aslinya ada 3 huruf saja. Huruf kalau kita pakai wazan, huruf asli huruf fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il sukun, yang sukun sa, ya, huruf sin. Sinnya is, if. Ain dia baris fathah, yang baris fathah mim. Lepas tu lam dia baris dhammah, baris dhammahnya ain. Maka kalau kita nak cari kata dasarnya, hurufnya adalah huruf sin, huruf mim, dan huruf ain. Boleh tuan puan buka muka surat ke 125. Ini dia. Huruf sin, huruf mim, huruf ain. Ya, huruf sin, mim, ain. Tak ada di sini dia kata-kata isma'u itu tak ada. Karena dia menggunakan wazan fi'il amar. Boleh tuan puan tambahkan di sini, nih di sebelah ini, sami'a yasma'u isma. Isma ini maknanya dengarlah, fi'il amarnya. Isma satu orang. Nih, isma satu orang saja. Isma. Isma'a 2 orang. Isma'a, dengarlah satu orang. Kamu dengarlah. Dengarlah kamu berdua. Isma'a, ini 2 orang. Kalau ramai, dia menggunakan isma'u. Ini dia. Isma'u. Ya. Lebih 3 ke atas. 3 plus ke atas. Baik tuan puan. Maka, fa ini boleh kita namakan fa. Maka ya. Maka, fa ini. Fasma'uni. Asalnya fasma'uni. Tapi ya ini dibuang, dihapuskan, maka menjadi fasma'un. Maka dengarlah aku. Ini. Fasma'un. Kalau tuan-puan tengok, dihapuskan. Karena ya itu dihapuskan. Itu dia. Ya, asalnya ni. Nunnya baris bawah. Fasma'uni. Ya. Memang baris bawah di Al-Quran ya, fasma'uni. Jadi
memang ya itu baris bawah ya itu dihapuskan maka menjadi fasma'un. Jadi tuan puan kalau digabungkan dia fasma'uni, maka dengarlah saya. Maka dia berkata itu, maka kalian semua dengarlah saya. Dengarkan saya. Siapa ini yang berkata? Yang orang yang datang itu. Siapa? Kaitannya dengan ayat ke-20. Habib An-Najjar. Itu dia, Habib An-Najjar. Kaitannya dengan itu masih belum habis lagi, kaitannya dengan datang seorang lelaki dari hujung banda. Okey. Baik tuan-puan ya. Itulah senarai kata kita pada hari ini. Ini sesungguhnya saya amantu, beriman bi rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fasma'uni, maka dengarlah saya. Baik tuan-puan, mungkin itu dari saya kata dasar dia. Pada pagi hari ini ditambah dengan ayat Al-Quran daripada surah Yasin. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang telah ikuti kajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah akan diteruskan daripada Ustaz Agung kepada Ustaz Agung dan Ustaz Farid setelah ini. Jadi tuan-puan, bagi yang belum mempunyai buku ini, diharapkan dapat mempunyai buku ini segera mungkin, karena sangat bermanfaat untuk tuan-puan yang ingin belajar bahasa Arab Al-Quran dengan cara yang mudah. Ini sudah dipilihkan, kaedah-kaedah sudah ada di sini, kamus pun sudah ada di dalamnya, kata-kata yang kerap muncul dalam Al-Quran ada semua dalamnya. Jadi sangat dianjurkan untuk tuan-puan memiliki buku ini. Semoga dimudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana fasma'u bukan fasma'una. Kalau na maknanya mereka, seolah-olah macam mereka mendengar. Sebenarnya fasma'u ni asalnya nun ya. Banyak dalam Quran Kalau kita lihat contohnya lain, tuan-tuan pun biasa dengar contohnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bukan liya'buduna Apa dia? Wa ma khalaqtul al-jinna wal insa illa apa? Liya'budun. Wa ma khalaqtul, tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia illa, melainkan liya'budun, melainkan supaya mereka menyembah. Bukan mereka menyembah, tapi di sini bukan na kalau na jamak kalau na apa jadi bukan jamak, dia panggil apa, dhamir hum, ya'budu ya'budani ya'buduna illa liya'budun. Tapi sebenarnya bukan na, liya'buduni, sebab asalnya nun ya, supaya mereka sembah aku. Allah Ta'ala kata, nampak tuan-tuan selalu baca lakum dinukum, lakum dinukum. Okey, waliya din, bagi kamu, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, bagi aku agama. Bukan dinun, bukan dini, bagi aku agamaku. Asalnya dini, nun ya. Baris hujung main peranan, tapi dalam bahasa Arab dia tak gunalah ya ni, dia buang sebagai takhfif. Lakum dinukum waliyadinun, bukan nun, waliyadini, asalnya dini, agama aku. Boleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harap tuan-tuan boleh nampak jelas. Sekadar itu, kita terus kepada pembahagian yang kedua akan diambil oleh Ustaz Agong. Dipersilakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan
Tak lengket. Rahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah ini alhamdulillah untuk ringkasan. Pada ringkasan semalam kita dah ringkas sampai kaedah terpilih 14. Adapun kaedah terpilih 15, kaedah terpilih 15 ni berkenaan dengan jamak. Ini agak berbeza sikit dengan tajuk-tajuk lainnya. Dia agak spesifik sikit tentang jamak. Dalam bahasa Arab, jamak tu terbagi atas dua. Ada nama dia jamak salim. Ada nama dia jamak taksir dalam bahasa Arab. Jamak salim ni, kalau tuan-tuan selalu baca Al-Quran tu, ada belakang dia tu ada waw nun. Ataupun belakang dia ada ya nun. Ya nun. Ya nun atau waw nun. Ni jamak salim. Ataupun ni kenapa tak ada ataupun belakang dia ada alif dan ta. Macam tu. Itu jamak salim. Kalau jamak taksir ni, dia tak ada tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Kalau jamak salim dia ada tanda dia. Ada ya nun di belakang dia ataupun waw nun. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita tengok terus latihan dia. Oh, di latihan tak ada sini ya. Kita tengok. Macam dalam ni, dalam muka surat 43, ada sana tu jamak salim. Tabel jamak salim. Ayatun dengan mursaluna. Mursaluna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam doa kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Muslimina. Belakang dia ada ya nun, itu jamak salim. Itu jamak menandakan ramai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Pakai alif ta belakang dia, itu jamak salim tu. Kalau alif ta ni maknanya dia jamak untuk perempuan. Kalau ya nun dengan waw nun ni jamak untuk lelaki. Macam ya al-muslimun, apa lagi? Al-mu'minun, al-muttaqun. Qul ya ayyuhal kafiruna. Al-kafiruna itu orang-orang kafir. Itu jamak salim. Jadi ada juga banyak juga dalam Al-Quran jamak salim. Tapi yang paling banyak sangat dalam Al-Quran itu adalah jamak taksir. Jamak taksir ni jamak maknanya taksir tu berpecah. Berpecah dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau dalam surah Al-Kafirun tu kan Al-Kafirun. Mufrad dia adalah mufrad dia, bentuk tunggal dia kafir. Kafirun. Atau kafiratun. Kalau jadi jamak dia kafiruna. Kalau jadi jamak dia kafiratun. Macam tu. Ini jamak salim. Tapi kalau jamak taksir, contoh dia kitab. Kitabun. Jamak dia kutubun. Bentuk jamak dia tak serupa dari bentuk tunggal dia, bentuk mufrad dia. Sebab tu dia pecah daripada bentuk semula dia. Tapi bila mana yang salim, dia selamat. Dia tak berpecah. Selamat dah dari bentuk awal dia, sama, serupa, menyerupai bentuk awal dia. Sebab tu dia jamak salim. Selalunya jamak salim ni adalah untuk bentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca ulang lagi isim fa'il, ini isim fa'il ni kan kafirun fa'ilun, isim fa'il. Kalau isim fa'il dengan isim maf'ul, dia boleh kita buat jadi jamak salim. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu apa bahasa Arab orang berpuasa atau apa bahasa penulis katibun.
Ini isim fa'il. Katibun ni buat jadi jamak dia. Katibuna. Katibuna. Boleh kita buat jadi jamak. Katibuna. Atau kita buka lah isim fa'il. Ni isim fa'il. Semua yang kita tengok di sini ni, isim fa'il ni, muka surat 38 ni, ini boleh kita buat jadi jamak salim ni, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Ghafiluna, sabiquna, khadimuna, sadiquna, fakihuna, malikuna, qadiruna, munziluna, musrifuna. Boleh kita buat jadi jamak. Semua dia. Mashhununa, mab'uthuna, mamlukuna, mursaluna, mukramuna, muhdaruna. Boleh kita ubah jadi jamak. Jadi benda yang mufrad kalau dia bentuk isim fa'il, boleh kita buat jadi jamak salim. Senang nak buat jamak dia. Tapi yang susah tu apabila dia jamak taksir. Jamak taksir ni selalunya dia untuk benda-benda matilah, benda-benda yang jamid, benda-benda itu selalunya untuk itu. Dan juga kalau benda tu dia berakhiran, contoh benda ini bahasa Arab dia sabburatun. Sabburatun. Ni boleh ni jadi pakai jamak salim. Jamak salim yang perempuan lah. Sabburatun. Boleh. Kalau jamak dia macam ayatun. Ni bukan ism fa'il ni. Ayatun ni, ayat tanda. Dia boleh pakai ayatun. Jadi dia di nota bawah tu ada dibuat. Jikalau kata nama yang melibatkan perempuan atau yang terdapat ta. Ini nama dia ta marbutah di akhirnya. Itu boleh pakai jamak salim. Jamak salim dengan alif ta kerap digunakan pada kata nama yang melibatkan perempuan atau yang terdapat ta di akhirannya, ta marbutah. Okey. Imbuhan waw nun biasanya diletakkan pada kata nama berkaitan dengan manusia atau kata nama kategori isim fa'il atau maf'ul. Macam yang saya jelaskan tadi. Jadi di nota ni ada penjelasan dia bagi tuan-tuan dan puan-puan, cara kita dalam membezakan jamak salim dengan jamak taksir. Jadi kalau kita tahu, kalau kita dapat ini isim fa'il, boleh kita buat jadi jamak salim. Tapi kalau terus kalau kita dapat di akhiran dia ada ta marbutah, boleh kita buat jadi jamak salim. Tapi kalau tak ada macam mana Ustaz? Itu kita jadikanlah dia jamak taksir. Macam mana kita nak tentukan jamak taksir? Kita kena rujuk kepada kamus. Jadi kalau kita nak dalam sini ni, kalau sini ni contoh tuan-tuan dan puan-puan. Macam ni. Suratun ni jim. Selepas jim tu suwarun. Berarti ni jamak dia suwarun. Jadi kalau jamak taksir dia selalu ditulis dalam mana-mana kamus. Sebab dia tak ada kaedah. Jadi kamus akan menolong dan akan tulis dalam kamus tu jamak taksir dia. Cuma dalam Al-Quran ada wazan atau pola corak dari bentuk jamak taksir. Ada corak-corak dia. Ada corak dia af'alun. Contoh dia a'nakun. A'nakun ni jamak daripada unukun. Unukun tu leher. Tapi kalau jamak dia leher-leher adalah a'nakun. Ada uyunun. Mata air atau mata boleh ke? Ini bentuk mufrad adalah ainun. Lepas tu uyunun. Manazilu. Rumah. Bentuk mufrad dia sebenarnya manzilun. Jamak dia manazil. Ini akan dituliskan dalam kamus ni. Manzilun dibuat jim, lepas tu manazil. Anfusun, nafas atau manusia, manusia. Nafsun. Jamak dia anfus. Nafsu boleh ke mana nafsu? Okey. Jadi macam tu. Jadi dia ada wazan dia. Ini wazan yang kerap digunakan dalam Al-Quran, wazan untuk jamak taksir. Walaupun kita tak pandai dalam menentukannya, tapi kita boleh hafal saja, boleh terujuk kepada kamus. Okey. Jamak taksir tu yang paling banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jamak taksir tu yang paling kerap dalam Al-Quran 70%. Contohlah ainabun, jamak dia apa? Ainabun, a'nabun. Ini kita rujuk pada kamus. Atau boleh kita mengagak-agak sendiri. Takkan mungkin dia inabat. Belum susah nak memungkinkan dia inabat. Kita rujuk pada kamus. Na'amun, apa dia jamak dia? An'umun ke an'am?
Surah Al-An'am cakap dah. Betul tu. Tu atharun. Atharun atau atharatun. Atharun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah selalu baca kamus dia dan hafal sedikit-sedikit lah atau selalu membaca Al-Quran, akan teringat ni perkataan atharun ni. Kalau saya baca dalam Al-Quran ni atharun yang ada, berarti ini jamak dia. Kita nak pastikan, tengok pada rujuk pada kamus. Macam tu semua soalan dia. Okey. Ini untuk jamak. Kaedah 14 ni, yang ke-15 ni agak berbeza daripada kaedah-kaedah lain. Kaedah lain tu berkaitan semua, cuma kaedah yang ke-15 ni agak sedikit berbeza. Tapi dia sangatlah penting bagi kita sebagai pelajar bahasa Arab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bab kaedah terpilih 16, 17, 18 dan 19. Sebab kaedah terpilih 16, 17, 18, 19 ini berkaitan empat-empat ni. Empat-empat ni. Kaedah yang terpilih 16, 17, 18 itu berkaitan dengan perkataan yang boleh berubah akhiran dia. Contoh, Rabbun. Dia boleh berubah jadi Rabbin. Atau perkataan yang lain, contoh Alimun, boleh berubah jadi Alimin. Boleh jadi Aliman, boleh berubah-ubah di belakang dia. Jadi ada perkataan tu yang akhiran dia boleh berubah. Selain itu, ada juga perkataan yang tak boleh berubah akhiran dia. Contoh zalika. Zalikal kitabul la raiba fi. Zalika ni tak akan pernah terjumpa kita dalam Al-Quran tu, dia akan berubah jadi zaliki, zaliku. Apalagi zaliku, zaliki tak ada, tetap zalika dia. Jadi ini ada dalam Al-Quran tu perkataan yang boleh akhiran dia boleh berubah. Ada juga perkataan dalam Al-Quran tu atau dalam perkataan bahasa tu yang akhiran dia tak boleh berubah. Itu ada pada muka surat ke-45. Ini kata ganti nama, kata tunjuk, penghubung, sada sendi. Ini kata yang tak boleh berubah ni nanti kita bahas pada pada kaedah terpilih 19 insya-Allah. Kaedah terpilih 19. Kaedah terpilih 19. Nanti kita akan bahas kalau yang berubah ni kita akan bahas pada kaedah terpilih 16, 17 dan 18 insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kaedah terpilih 16, 17, kaedah terpilih 16 dengan 17, saya nak ringkaskan sekali. 16 dengan 17, ada nama dalam bahasa tu i'rab. I'rab ni perubahan akhiran perkataan. Ada i'rab yang terjadi ke atas isim. Ada yang terjadi kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Jadi kalau yang isim ni, ini kaedah terpilih 16 ni. Kaedah terpilih 16. Yang fi'il mudhari' ni kaedah terpilih 17. Ini kita tengok pada baris saja. Okey. Kalau untuk isim, kita tengok. Kalau kita baca sini perkataan ni, akhiran dia salamun qaulam min rabbin rahimin. Yang pertama salamun, akhiran dia mun atau berakhiran dhamma. Lepas tu qaulan. Qaulan tu berakhiran fathah atau baris atas. Rabbin berakhiran kasrah atau berakhiran baris bawah. Jadi salamun qaulan rabbin. Dibuat di bawah ni. Kalau dia perkataan atau kata nama,
Kata nama yang berakhiran pakai un belakang dia macam ni, salamun. Itu dinamai status dia adalah marfu. Status dia adalah marfu. Apa lagi dalam Quran? Yang berakhiran. Perkataan yang berakhiran u. Contoh dalam apa? Zalikal kitabu. Al-kitabu. Atau macam yang dalam tanda tadi itu salamun. Salamun. Yang dua-dua ni perkataan ni berakhiran dhammah. Berakhiran baris depan. Itu status dia. Kalau dia berakhiran baris depan, itu status dia adalah marfu. Marfu. Okey. Lepas tu, kalau dia berakhiran baris ini boleh dia berakhiran jadi baris atas. Contoh di sini qaulan. Akhiran dia baris atas. Itu status dia adalah mansub nama dia. Inna arsalna Nuhan. Nuhan tu adalah mansub perkataan Nuhan. Apa lagi? Inna anzalna Qur'anan Arabiyan. Itu mansub. Apa lagi? Ini ra'aitu asyara kaukaban. Ahada asyara kaukaban. Apa lagi? Banyak yang kita cari dalam Al-Quran tu perkataan yang berakhiran baris atas. Baris atas. Banyak lagi, boleh nanti kita cari. Kalau dalam surah Yasin, ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Khalaqal subhanalladzi khalaqal azwaja. Al-azwaja, berpasang-pasangan atau pasang-pasangan. Azwaja. Azwa ni akhiran dia baris fathah. Maknanya dia mansub. Itu mansub. Dia boleh al-azwaja. Kita ambil contoh sini al-azwaja. Dia boleh pakai tanwin. Boleh tak pakai tanwin? Boleh pakai tanwin, boleh tak pakai tanwin. Apa perbezaan dia, Zat? Nanti kita bahas pada kaedah terpilih 20 terakhir. Okey, terus ada juga bentuk dia, status dia majrur nama dia. Rabbin. Sini contoh adalah Rabbin. Boleh kita ambil dalam surah Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Zilalin. Sini zilalin, belakang dia pakai tanwin. Pakai ya betul tanwin. Pakai kasrah. Itu status dia majrur. 'Alal araiki, kini majrur. Berarti itu majrur. Jadi perbezaan dia dari segi baris. Sini kita fi zilalin. Kita buat je contoh dia. Zilal. Okey. Bila mana saja dia isim tu, kata nama tu mesti dalam status marfu'. Bila mana saja status dia mesti mansub. Bila mana saja status dia tu mesti majrur. Kita tengok status dia. Apabila dia sebagai kedudukan dia sebagai subjek atau predikat ataupun sebagai pelaku atau fa'il, maka dia tu status dia mesti marfu'. Jadi yang marfu' ni apabila dia sebagai subjek dan predikat atau sebagai pelaku dan fa'il. Boleh kita ambil satu contoh saja. Ni waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang daripada hujung bandar rajulun, seorang pemuda yang berusaha tergesa-gesa. Datang seorang pemuda dari ujung bandar. Siapa yang datang? Pelaku dia siapa? Rajulun. Rajulun ni makna dia pemuda. Ini sebagai fa'il dia, pelaku dia.
Jadi kalau dalam ayat tu dia sebagai pelaku, sebagai fa'il, maka dia mungkin dia mempunyai status marfu'. Okey. Kalau mansub macam mana? Maf'ulun bih. Qila dakhulil jannah. Maf'ulun bih tu yang kena. Masuklah ke dalam surga. Surga tu objek dia. Maf'ulun bih tu adalah objek. Sebab tu dia masuklah ke dalam surga. Banyak lagi. Lepas tu kalau majrur macam mana? Sebelum dia ada kata sendi. Kata sendi itu macam mana, Ustaz? Nanti kita ada bahas pada kaedah terpilih 19. Okey. Nanti ada kata 19 nanti insya-Allah. Jadi selepas huruf jar dia mesti majrur. Fi tu huruf jar. Fi zilalin. Lin ini majrur status dia. Fi lailatul qadar. Lailati, sebab tu lailati bukan lailatu, bukan lailata. Lailati al-qadar. Lailatul qadar. Lailatul qadar. Lailati. Ada lagi fil ardi. Sebab tu dia pakai i, bukan pakai u. Fil ardi. Apa lagi? Fi syamsi. Fi syamsi. Ada wasyamsi yang ada. Wow tu pun juga. Okey, itu untuk isim. Jadi dia kenapa dia marfu', kenapa dia mansub, kenapa dia majrur, ada alasan dia, ada sebab dia. Boleh dirujuk pada kaedah terpilih 16. Yang 17 juga macam tu. Kaedah terpilih 17 untuk fi'il saja. Fi'il pun juga macam tu, ada yang marfu'. Contoh dia tunziru. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Wes, hafal. Masya-Allah. Lepas tu itu marfu'. Ada juga yang mansub. Liyunzira. Liyunzira. Lepas tu lam tunzir. Ini marfu' sama macam ni tadi. Dia berakhiran dhammah. Ini mansub sama macam tadi, dia berakhiran fathah. Ini sukun berbeza dengan ni. Ini kasrah. Ini sukun. Ini majrur nama dia. Kalau di fi'il mudhari ada tambahan dia majzum. Ini majzum. Jadi kalau fi'il mudhari itu berakhiran sukun, maka dia majzum. Boleh kita baca pada kaedah terpilih 17 muka surat 49. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Tunzir. Tunzir ni adalah majzum. Jadi status dia majzum kalau berakhiran sukun. Berakhiran fathah mansub, sama macam tadi. Berakhiran dhammah marfu'. Jadi bila mana saja dia boleh jadi mansub, bila mana saja boleh jadi majzum ataupun marfu', kita baca di sini. Apabila kalau dia jadi mansub, apabila dia sebelum dia tu ada an. Tudrika. Ada an sebelum dia. Tudrika ni mesti berakhiran fathah. Tudrika. Tudrika. Tak boleh tudriku, tak boleh tudrik, tak boleh. Mesti berakhiran fathah. Tengok di sebelah dia lagi. Dia majzum bila mana saja. Bila mana ada lam. Contoh sini. Alam ahad. Ilaikum ahad. Sini tak boleh ahadu. Tak boleh ahadi. Ahad. Tak boleh. Ahada tak boleh. Yang boleh tu sukun. Majzum. Sebab kan sebelum dia ada lam. Ada lam. Boleh buka pada muka surat 50. Jadi itu sebab dia majzum. Kalau dia marfu', kalau marfu' bila mana saja, Ustaz? Apabila dia tak ada sebab-sebab majzum dan mansub. Apabila tak ada lam, tak ada la, tak ada man. Apabila tak ada an, tak ada li. Jadi kalau dia tak ada yang benda-benda tu, maka dia marfu' lah dia. Tak ada yang menyebabkan dia mansub, tak ada yang menyebabkan dia majzum, maka dia marfu'. Okey. Contoh macam ni. Wa naktubu. Naktubu ni sebelum dia tak ada. Tak ada yang an, tak ada yang lam, tak ada yang lain-lain tu.
maka dia tetap marfu. Okey. Itu yang i'rab untuk ismun dan fi'il mudhari. Ini kaedah terpilih 16, ini kaedah terpilih 17. Jadi saya nak sampaikan poin-poin dia saja. Jadi maknanya isim dengan fi'il mudhari dia mempunyai status. Ini yang marfu, ini mansub, ini majrur. Ini mansub, ini marfu, ini mansub, ini majzum. Ada sebab dia kenapa dia marfu, mansub dan majrur atau majzum. Ada sebab dia. Boleh dibaca lagi kaedah terpilih 16 dan 17. Esok 18 insya-Allah kita akan sambung lagi 18. Itu sambunglah yang advance dia sikit pada yang ni. InsyaAllah. Semoga mudah dipahami oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Syekhun Al-Fadil Al-Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairal jazak diucapkan kepada Ustaz Agong kita yang menerangkan, memberi pencerahan yang panjang lebar mengenai dengan kaedah terpilih. Jadi alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, kita terus yang tak dapatkan buku ni lagi boleh dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Admin masukkan di ruangan komen nombor ni, tuan-tuan dapatkan dengan secepat sesegera yang mungkin. Kita pada muka surat yang ke-230. Haiwan-haiwan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak haiwan. Haiwan yang paling kotor dan paling jijik pun ada, iaitu khinzir, ada juga dalam Quran. Sebab khinzir ni tak ada rasa malu. Tak ada rasa malu dan juga dia pelahap. Pelahap ni makan apa saja tak kira bersih kotor. Itu sifat khinzir. Kemudian tak ada rasa malu, tak ada rasa cemburu. Dan di perutnya penuh dengan ulat yang tak boleh dimatikan. Ulat. Jadi sebab tu bahaya memakan khinzir, makan babi ni. Seterusnya kita lihat pada hari ini, iaitu pada muka surat 230. Haiwan yang ke berapa ni? Haiwan yang ke-11 itu farash. Bukan firash, farash. Firash tu tilam, hamparan. Firash, hamparan ataupun tilam. Farash adalah rama-rama. Butterfly, rama-rama. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Farash. Farashil mabthuth, rama-rama. Okey. Al-ankabut, al-ankabut laba-laba. Okey. Laba-laba spider laba-laba. Dalam Quran ada satu surah dinamakan suratul Ankabut. Quran pun kata masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Juzuk ke-20 last sekali, page yang terakhir sekali, juzuk 20. Perumpamaan orang yang sembah selain daripada Allah ni seolah-olah dia minta berlindung seperti seperti mana laba-laba. Seperti masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Orang yang sembah selain daripada Allah seolah-olah dia ini seperti mana laba-laba minta berlindung di rumah laba-laba. Raba-raba dia berlindung di rumah, dia rasa selamatlah. Orang yang sembah berhala dia rasa dia dah selamatlah. Quran kata apa? Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemah rumah, sehina-hina rumah, iaitu rumah apa? Rumah laba-laba. Laba-laba dia buatlah rumah besar macam mana pun, kita lalu je. Tak payah lalu, guna jari kelingking, syum, habis. Selemah-lemah rumah. Okey. Ankabut mana laba-laba, spider. Aijulun tu makna anak lembu. Kisah ni kisah As-Samiri. As-Samiri ni seorang lelaki-lelaki, dia nak buat satu revolusi pembaharuan. Jadi macam mana nak buat tu? Dia bawa datang satu, dia buat
cipta satu anak lembu daripada emas. Lepas tu boleh keluar suara lagi. Ada angin dia masuk ke belakang, jadi keluar suara. Jadi anak lembu bersuara seolah-olah macam bernyawa. Quran kata fa akhraja lahum ma'ijalan jasadan lahu khuwar. Baginya ada khuwar, suara. Okey. Ini aijalan. Aijalan ni makna anak lembu lah. Satu lagi difda'. Difda' jamak dia dhafadi'. Frog katak. Okey. Dalam Quran ada azab yang dihantar kepada Nabi, kepada Fir'aun. Apa dia? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Okey? Nampak tak? Perkataan apa? Difda'. Allah Ta'ala hantar kepada Fir'aun ni katak. Pergi mana pun katak. Semalam kita bincang belalang. Pergi mana pun belalang. Hari ni katak. Katak ni bukan kata satu katak. Berlambat-lambat katak. Masuk rumah katak. Masuk bilik katak. Masuk bilik air pun katak. Katak dalam bilik air, kalau seekor boleh tahan. Kalau datang 2-3 ekor, tak boleh nak buang air kita. Kita nak buang air pun tak boleh. Banyak sangat katak. 3 ekor ni penuh katak. Azab kepada Fir'aun, semua tempat katak. Difda'. Jadi maksudnya azab lah. Kemudian ad-da'an. Da'nun adalah apa dia? Da'nun adalah kita panggil kambing biri-biri. Satu lagi ma'iz. Mim ain zal, ma'zun, ma'iz. Ma'iz ni adalah kambingnya, tapi kambing biasa, bukan biri-biri. Da'nun adalah kambing biri-biri. Dia ada dua, satu kambing jantan, kambing betina. Kambing jantan dipanggil sebagai khuruf. Khuruf itu kambing apa? Kambing jantan. Dipanggil sebagai khuruf. Kambing betina dipanggil apa ya? Kambing betina biri-biri. Syatun. Kambing betina syaitan lah. Biri-biri. Ada satu lagi. Khuruf ni. Khuruf kibash makna sama. Khuruf ni kambing biri-biri jantan. Khuruf. Ataupun dipanggil sebagai kibash. Okey, sebab tu Nabi sembelih apa? Kibash. Yang putih yang bertanduk dalam hadis yang sahih. Kemudian. Tu ada perkataan ma'iz. Ma'zun. Ma'iz ni kambing biasa, bukan biri-biri yang biasa. Satu lagi kalbun. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dalam suratul Kahfi. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu menyangka mereka sebenarnya jaga tidur mata terbuka, sebenarnya mereka tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala bolak-balikkan tidur tak satu posisi je. Sekejap kanan, belok kiri supaya badan tak hancur, tak dimamah bumi. Lawi tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'aba. Kalau kamu pergi, kamu mesti takut tu. Kamu akan lari. Sebab apa? Tengok. Oi. Ini bunian ke apa dalam tu? Okey. Apa ayat tadi? Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Wasid. Okey. Nampak anjing wa kalbuhum basitun menghamparkan tangannya. Dhira', menghamparkan tangan. Sembayang tak boleh hampar tangan macam ni. Letak tangan macam ni sembayang. Sembayang sujud tak tangan. Makruh. Macam anjing. Anjing sifat dia macam tu, dia hampar tangan dia, duduk. Kita sujud macam tu makruh. Perempuan pun kena angkat juga. Laki pun kena angkat. Beza je, laki angkat sembayang kepakkan sikit. Perempuan kepitkan. Itu perbezaan dia. Ada 5 perbezaan. Itu dalam fiqah lah. Bab laki, perbezaan lelaki dan juga perempuan yang sembayang. Salah satunya rukuk dan juga sujud. Rukuk lelaki kepakkan sikit. Sujud lelaki kepakkan sikit. Kepak tu buka lah sikit. Ni lengan. Perempuan kepitkan dia. Okey. Kemudian qummal. Qummal ni azab kepada Fir'aun juga. Ayat tadi fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal.
Juzuk ke-9 2 helai tambah plus 1 page. Tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Qumal makna kutu. Pergi mana pun kutu. Pening. Tu azab. Qaswarah lion. Singa. Sebab apa tau? Dalam ni dalam suratul Muddathir farwat min qaswarah. Qaswarah tu singa. Fil, suratul fil lah, suratul gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil. Abraha. Hudhud ni kisah Nabi Sulaiman lah. Burung hudhud nama dia. Apa nama? Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Nampak? Wa suratul Namli. Satu lay suratul Namli juzuk 19. Bukan juzuk 19 satu lay, suratul Namli tu. Satu lay. Surah Semut. Wa tafaqqada at-tayra, telah hilang burung. Faqala ma liya la ara al-hudhud. Nabi Sulaiman tanya, Hud bagaimana? Am kana minal ghaibin. Okey, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana minal ghaibin. Ghaib sama ada dia menghilangkan diri. Dia absent. Dia kena berkumpul macam kita. Sebelum masuk kelas semua kena kawat dulu kat luar. Berhimpun baru masuk dalam. Nyanyi lagu negaraku dulu. Jadi Nabi Sulaiman berkumpulkan semua haiwan-haiwan. Hud tak ada. Tanyalah mana hud ni? Dia di kalangan orang yang ghaib. Ghaib yang kita bagi tadi daripada ghaba yaghibu ghaiban. Maknanya apa? Ghaib hilang dengan sengaja. Kalau taghayyab hilang tanpa sengaja, tanpa uzur. Okey, tanpa planning. Kalau ghaib hilang dengan planning, memang saja tak nak datang. Okey. Nabi Sulaiman kata apa? La u'adzibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Nak sembelih kamu, nak azab kamu, atau kamu datangkan bukti yang nyata. Okey. Nahal makna lebah. Dalam Quran juzuk 14 ada suratul Nahl. Suratul Nahli iaitu kita panggil surah lebah. Bukan labah. Labah tadi ankabus, laba-laba. Ini lebah, an-nahl. Lebah ni keluarkan madu. Okey. Habis bab haiwan, nama-nama haiwan habis. Semua ada berapa? 3, 6, 9, 12, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 nama haiwan dalam Quran. Sekarang, nantilah, bukan sekarang, kita akan masuk anggota badan manusia yang disebut dalam Quran. Banyak kepala, muka, kaki, siku dan sebagainya. InsyaAllah. Kemudian masuk buah-buahan dalam Quran pula, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dalam Quran, tuan-tuan kena cari, kena makan. Sebab Quran sebut, pentinglah juga maknanya. Tanpa melengahkan masa, perkataan seerti pun kita dah habis puas kupas dalam buku ni. Selai semuka je. Kita bagi perkataan lain pula. Tuan-tuan kena ikuti, kita ada buku, ada pen. InsyaAllah tuan-tuan akan faham. Kita berpindah ke tempat yang satu lagi. Tempat yang baru. Saya nak cerita kepada tuan-tuan satu benda. Sekarang ni perkataan id dan juga idza. Idza. Apakah perbezaan idza? Idza ni untuk pengetahuan tuan-tuan dia adalah untuk madhi. Apa itu madhi? Maknanya yang past tense, yang telah lalu. Dan dia adalah isim. Okey, bukan huruf Dan juga dia adalah madhi, isim, dan juga dia adalah zaraf. Zaraf zaman, masa. Okey. Kemudian idza ni untuk apa? Idza ni bukan madhi tapi lil mustaqbal, untuk akan datang. Boleh Untuk akan datang. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam akhir suratul Jumaah. Juzuk 28, 6 lay 7 lay plus 1 page. Juzuk 28, 7 lay plus 1 page. Tuan-tuan lihat akhir suratul Jumaah. Ditulis wa idza ra'au tijaratan tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah
wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au. Nampak idza lepas dia apa? Past tense ni fi'il madhi. 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 Kata idza mustaqbal untuk akan datang, present tense. Tapi kita bagi tahu apa? Idza, kalau tuan-tuan bukan kata di sini, tuan-tuan lihatlah dalam Al-Quran, semua perkataannya adalah perkataan madhi yang telah lalu. Okey. Idza. Walaupun ulama-ulama nahwu mereka kata lepas idza mestilah fi'il, dia menunjukkan benda mustaqbal akan datang. Tapi kalau lihat dalam Quran, idza lepas dia boleh dikatakan 90% semua fi'il past tense, fi'il madhi. Fi'il mudhari', apa yang setahu saya lah yang lemah ini, hanya satu je. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Itu satu je. Tutla. Banyak ayat tutla. Tutla tu fi'il mudhari' majhul. Present tense. Yang lain semua madhi. Walaupun dia memberi implikasi makna, adalah maknanya makna mustaqbal, bukan makna madhi. Contoh ayat ni apabila mereka telah melihat satu perniagaan. Perniagaan ni bila ni? Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Mereka tengok satu saudagar, satu rombongan peniaga-peniaga datang. Macam pasar malam lah, baru buka kat depan. Semuanya tinggal. Nabi berkhutbah, semua tinggal. Tinggal berapa orang je? Ada yang kata 12 orang, 40 orang. Semua pergi sibuk nak beli barang-barang. Okey. Jadi ulama-ulama nahwu menyatakan, dia kata apa? Secara ghalib, ulama nahwu kata idza secara ghalib untuk mustaqbal. Dia bukan pasti yang secara ghalib, secara kebiasaannya, selalunya digunakan untuk mustaqbal. Tetapi harus diingat, apa dia tu? Idza dia bukanlah adawatu syarti, bukanlah syartiyah. Idza bukan semuanya adalah syartiyah. Okey, bukan semualah. Ada ketikanya syartiyah, ada ketikanya tidak. Okey. Kemudian cuma ulama nahwu menyatakan idza ini bila mana untuk syartiyah, maka dia adalah untuk istiqbal semuanya. Okey? Adawatu syarti semuanya adalah untuk istiqbal. Maknanya tak semestinya idza lah. Adawatu syarti ni apa? Law, idza, lagi apa lagi? In. Semua tu yang makna jika, kalau, sekiranya, semua itu adalah makna mustaqbal, maknanya akan datang. Semua. Tapi untuk idza ni secara ghalibnya untuk mustaqbal. Tapi taklah semua secara ghalib. Tapi adawatu syarti secara umumnya adalah untuk mustaqbal. Okey. Kalau ayat ni sebab apa ni? Madhi. Ini nak menunjukkan ayat ini dia telah lalu tau. Sebab apa? Apabila mereka telah melihat, kita panggil ba'da waqa'al amr. Ba'dal waqi', selepas mana dah berlaku dah pada ketika tu. Ni Nabi ketika mana berkhutbah, dah berlaku dah zaman Nabi tu. Nabi berkhutbah, mereka lihat satu rombongan datang, mereka tinggalkan Nabi berkhutbah, mereka pergi tengok barang-barang perniagaan. Jadi benda dah berlaku dah. Nampak? Benda dah berlaku pada ketika itu. Walaupun dia sebenarnya untuk mustaqbal secara ghalibnya. Okey? Kemudian kita tengok lagi ayat lain. Cuma iz ini untuk madhi, isim dan juga dzaraf, dia bukan syartiyah. Ini iz bukan syartiyah, perlu ingat. Idza secara ghalibnya syartiyah pada mustaqbal, iz bukan syartiyah. Okey. Seterusnya. Ada ketikanya dia tak mana mustaqbal tau. Iz ini tak mana mustaqbal, dia makna lain. Contohnya apa? Idil aghlalu fi a'naqihim. A'naqihim wassalasilu yushabun. Okey. Idil aghlal, ketika mana dibelenggu pada tengkok mereka.
Diikat pada tengkuk mereka. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun, dirantai dan ditarik mereka ke neraka Jahannam. Idzil aghlalu fi a'naqihim. Idz ini apa? Untuk madhi. Adakah benda ni dah berlaku? Benda ni belum berlaku mustaqbal. Sebab apa dia belenggu pada tengkuk mereka dan diheret mereka ke neraka Jahannam. Okey, dalam surah apa ni juzuk 24 7 helai. 7 helai juzuk 24. Tuan-tuan buka juzuk 24, tuan-tuan selak 7 helai. Tuan-tuan akan jumpa ayat ni 7 helai. Okey? Ayat tengah-tengah. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Nampak di akhir dia tulis apa? Yushabun. Yushabun. Bila yushabun ni fi'il mudhari', makna akan diheret ke neraka Jahannam. Fil hamimi thumma fin nar yusjarun. Tapi kata is untuk madhi, untuk telah lalu. Ni yushabun, mudhari' nanti akan diheret. Oh, jadi kita panggil di sini kalau berlaku begini makna perlu ditakwilkan. Perlu apa? Kepada takwil. Dia memanglah dari sudut nahunya makna madhi, tetapi sebenarnya dari sudut nahunya makna madhi, tetapi makna sebenarnya adalah mustaqbal, perlu ditakwilkan. Di sini dipanggil apa? Dipanggil madhi, kita panggil mustaqbal manzilun munazzalatal madhi. Betul Ini mustaqbal tapi digunakan pada tempat madhi. Boleh digunakan apa? Pada tempat madhi. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila berlakunya kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Adakah dah berlaku kemenangan? Belum. Tak berlaku lagi Fathu Makkah. Tapi apabila telah berlaku, makna telah tu, makna walaupun dia belum, makna taukid, maknanya pasti akan berlaku. Okey. Di sini pun sebenarnya madhi ni secara ghalib digunakan secara ghalib pada madhi, tetapi kadang-kadang boleh juga digunakan pada mustaqbal tapi kena takwil. Okey. Samalah juga kalau kita kata ayat ini madhi tapi guna untuk mustaqbal, untuk akan datang, seperti iza juga. Iza adrakahul hatta iza adrakahul gharaqu qala amantu. Okey, ni juzuk ke-11 kisah Firaun ni. Kisah Firaun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala aman. Okey. Qala amantu annahu la ilaha illa. Okey. Tengok ayat juzuk ke-11, juzuk yang ke-11 9 lai. Ayat atas sekali ayat atas tu. Ayat yang kedua, juzuk 11. Tuan-tuan lihatlah di sini. Okey. Hatta idza adrakahu. Apabila telah mendapatkannya lemas. Makna lemas, dia telah lemas maknanya. Telah lemas. Ini makna dia telah lemas. Tapi sebenarnya bukan makna dia telah. Dia sedang lemas, patutnya kena buat fi'il. Ketika dia sedang lemas, dia kata aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Ketika dia lemas, bukan setelah dia lemas. Telah lemas mati ya. Okey? Nampak? Ni juga perlu takwil. Dia adalah madhi adrakahu, tetapi digunakan dengan makna apa? Mustaqbal. Idza lepas dia kena makna mudhari'. Betul Idza lepas dia apa? Makna mudhari'. Tetapi idza lepas dia makna mustaqbal. Nampak? Macam ni juga iz lepas dia madhi tapi kena takwil sebab dia makna mustaqbal. Ada contoh dalam suratul Kahfi, hatta kisah Zulqarnain, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, telah terbenam maghrib asy-syamsi, matahari.
Jadi masalahnya telah terbenam ke akan terbenam? Akan. Tapi digunakan balagha, fi'il madhi ya. Tapi walaupun iza ni makna mustaqbal, tapi dimahmulkan, diletakkan di atas makna madhi. Walaupun dia makna iza ni maknanya mustaqbal, diletak fi'il tu fi'il madhi tu. Tapi sebenarnya dia mahmulkan atas makna mustaqbal. Tuan-tuan boleh faham? Tak boleh faham, tuan-tuan repeat balik, ulang balik banyak-banyak kali, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Okey ya. Okey, cuma tuan-tuan perlu tahu ni, yang perlu kita highlightkan iza ni secara ghalib pada mustaqbal. Tapi kadang-kadang ghalib ni kebiasaan mustaqbal akan datang, tapi ada juga benda telah lalu. Okey, ni perlu di-highlightkan. Kemudian saya nak sentuh sikitlah, sikit je, tak banyak, 5-10 minit je Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok dalam surah awal surah An-Nisa dimulakan dengan ayat ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Awal surah An-Nisa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Okey. Tiba-tiba di akhir surah dia ada apa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Okey. Di akhir surah. Ni surah apa ni? Surah An-Nisa. Ni awal, ni akhir. Kemudian ini mru'un halaka. Laisa lahu walad. Tuan-tuan kalau baca apa munasabah antara dua ayat ni? Okey, tuan-tuan tengok ayat pertama nak bagi tahu zuriat ni akan berkembang. Akan banyak berkembang, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Tapi bila di akhir nanti kamu akan tinggal seorang. Di awal-awal surah Nisa cerita tentang apa? Bagi hak harta kepada anak yatim, bagi jaga hak orang dijaga. Pembagian harta pusaka, seolah-olah nak bagi tahu, dapat harta banyak, harta pusaka, mak ayah mati semua. Tapi di akhir sekali kamu pula akan mati. Okey? Ini meru'un halak. Laisa lahu walad. Kamu pula tak ada anak, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada mak ayah dan sebagainya. Nampak awal-awal diceritakan mereka perolehi harta dan di akhirnya munasabahnya manusia akan tinggal seorang. Dah anak semua dah tak ada. Okey? Itu munasabah ayat. Kemudian kita lihat pula pada suratul An'am. Suratul An'am ayat apa tu? Alhamdulillahilladzi khalaqas sama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Mereka orang kafir ni samakan Allah dengan berhala. Di akhir surah, dua ayat sebelum akhir surah, Quran kata qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris sama qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabb kulli syai. Okey. Alhamdulillah ni awal ayat, ni akhir ayat. Maknanya mereka samakan, nampak tak? Mereka samakan Allah Taala dengan berhala. Kemudian di akhir surah Allah Taala kata adakah sama? Rob. Tuhan berhala dengan Allah. Okey. Nampak Itu kesinambungan ayat awal dengan akhir kalau kita perhatikan betul-betul. Suratul Mu'minun, kalau tuan-tuan lihat Suratul Mu'minun. Juzuk ke-18. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Di akhir sekali surah. Di akhir, maknanya dua ayat sebelum akhir surah, di akhir innahu la yuflihul kafirun. Di akhir surah. Nampak? Maknanya yang berjaya ni siapa? Yang beriman. Yang tak berjaya adalah orang kafir. Ni awal ayat dengan akhir, awal surah dengan akhir surah. Kesinambungan tu ada. Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul secara halus, tuan-tuan akan lihat betapa indah dan ada makna yang mendalam kaitan antara awal dan akhir surah. Okey? Dalam surah Sad, tuan-tuan boleh lihat dalam surah Sad, Quran kata apa? Sad. Kemudian wal Qur'ani dzikr. Nampak? Wal Qur'ani dzikr. Quran yang mempunyai peringatan. Okey, di akhir surah Sad Quran kata apa? In huwa illa dzikrul lil alamin. Nampak
Awal surah Sad, Quran yang mempunyai peringatan, di akhir Quran kata apa? Tidak, di akhir surah Sad tidak adalah Quran melayankan pemberi peringatan kepada sekalian alam. Nampak? Ada kaitan dia tu. Dalam surah Yunus, tuan-tuan nampak dalam surah Yunus, Quran kata apa? Panjang ayat dah. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Okey. An anzirin nas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Okey. Nishin Tuan-tuan lihat. Dalam ayat awal surah Yunus memberitahu di sini ada inzar. Inzar apa? Peringatan. Dan juga ada tabsyir. Tabsyir ni berita gembira. Okey? Dan di akhir surah Yunus, Quran sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir, bukan surah Yunus ni. Itu surah Taubah, silap. Minta maaf, silap. Akhir surah surah Yunus ada sebut Allah Muslim. Apa dia? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhan nas. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Nampak? Jadi seolah-olah di akhir surah juga mempunyai inzar dan juga tabsyir, ancaman dan juga berita gembira. Di awal surah juga ada benda yang sama, kandungan benda yang sama, cuma di akhir disambah qul ya ayyuhan nas. Katakan wahai manusia semuanya. Nampak ada kesinambungan dia antara awal surah dan juga akhir surah. Saya harap tuan-tuan dapatlah mengambil sedikit istifadah pada pagi ni. Walaupun agak laju, tapi tak apa, benda boleh repeat, tak perlu risau. Boleh ulang balik lihat. Dalam Facebook kita ada, dalam YouTube pun ada. Sebentar lagi, mungkin dalam 2 jam, 3 jam lagi akan siap YouTube. Tuan-tuan boleh lihat balik, murajaah balik, selalu dengar. Mungkin hari ni sekali dengar mungkin tak faham. Kalau saya nak bagi faham setiap seorang, bukan kerja saya lah. Allah Ta'ala yang bagi faham kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya banyak lagi surah. Mungkin jam pun dah 10.30. Jadi masih tak mengizinkan. Sebenarnya kalau kita lihat antara satu surah dengan surah yang lain, amat memberi satu kesinambungan antara awal dengan akhir surah. Jadi semuanya kita tak sempat nak bagi satu-satulah. Yang mana yang mudah saya bagi. Kan? Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa tersalah dalam penyampaian, dan juga saya juga mewakili para asatizah yang lain supaya menyusun 10 jari memohon kemaafan. Dan seterusnya yang tak dapatkan buku tu lagi, buku Ustaz Wan Rosli ni, buku teknik kata dasar dan juga hadam Quran, buku yang amat penting lah dalam kehidupan kita. Tak banyak jilid pun, satu buku teks, satu buku latihan, itu saja. Dan ini adalah teknik untuk memaham Al-Quranul Karim, bahasa Arab Al-Quran. Dan juga tuan-tuan boleh sebarkan, tekan share, butang share, supaya ramai lagi follower yang akan ikut kita, dan ramai lagi yang akan dapat benefit, manfaat, istifadah daripada penyampaian yang disampaikan mengenai kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asalnya follower kita hanya berapa ratus, 200 orang, 300 orang. Jadi hari-hari kita buat, bukan nak dapat follower ramai, nak bagi tahu ilmu tersebar, al-muntashar. Muntashar ni makna viral lah. Muntashar makna tersebar luas. Kita nak ilmu Allah bukan untuk kita seorang. Sebab kalau kita perhatikan, tak tahulah sampai berapa ratus siri yang kita akan temui untuk habiskan mengenai setiap kalam Allah. Sebab kita kena lihat perspektif Al-Quran ini dari sudut nahwu dan juga saraf, grammarnya, dari sudut balaghahnya, dari sudut taqdim dan takhirnya, awal dan akhir, letak ayat awal,
Letak kalimah ni sebab apa? Letak awal, sebab apa? Letak akhir. Kemudian kesinambungan awal surah, akhir surah. Banyak lagi yang perlu dibincangkan. Cuma perlukan masa yang panjang. Dan tuan-tuan, mungkin kalau sekali dengar, mungkin rasa tak tahu apa benda Ustaz ni sampaikan. Tak apa, kita repeat, dengar balik. InsyaAllah Allah Ta'ala buka kefahaman kepada tuan-tuan, insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.